Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri bedah buku 202 pelajaran berkenaan poligami. Dan untuk siri ini kita masuk dalam bab tips poligami untuk isteri baharu. Tips poligami untuk isteri baharu. Maknanya sebelum ini tips poligami untuk isteri sedia ada, lazimnya merujuk kepada isteri pertama. Dan sekarang ni katakan suami hendak menikah isteri kedua, maka isteri kedua itulah yang saya masukkan sebagai isteri baru. Okay, katakan sudah ada 2 isteri, nak tambah isteri yang ketiga, isteri ketiga itulah yang saya masukkan sebagai isteri baru. Jadi apakah tips poligami untuk isteri baharu? Pertama sekali, yang paling penting, jangan poligami. Bukan main-main ni. Okay, jangan terima lamaran bakal suami untuk masuk ke alam poligami. Jangan terus-terus menerima, jangan dengan suka hati menerima, melainkan disemak, diperiksa beberapa perkara terlebih dahulu. Okey. Ini penting ni sebab bukan saja pada isteri baru. Kalau rujuk kepada tips poligami untuk suami dalam siri yang pertama, yang itu pun saya tekankan kepada para suami, jangan melangkah masuk ke alam poligami, melainkan sekian. Jadi demikianlah juga bagi isteri baharu, kepada bakal isteri baharu, jangan melangkah masuk ke alam poligami, jangan menerima lamaran untuk bernikah dan masuk ke dalam alam poligami, melainkan pertama sekali bakal suami bawa berjumpa dengan isteri sedia ada. Sangat penting. Okey. Bawa berjumpa mungkin di rumah ke, mungkin berjumpa di kedai kopi ke mana ke, berjumpa dan berkenalan. Dan di situ suami menerangkan hajatnya. Sebab suami sebagai ketua keluarga, dia lah yang kena cerita, dia lah yang kena bincang, menerangkan hajat dia untuk berpoligami dan memperkenalkan isteri sedia ada kepada bakal isteri baru, memperkenalkan bakal isteri baru kepada isteri sedia ada. Yang ini sangat penting. Tak mahu poligami senyap-senyap, tak mahu poligami sembunyi-sembunyi, sebab itu semua orang buat benda salah saja akan sembunyi-sembunyi, akan senyap-senyap, ya. Penting untuk jumpa supaya kita kata poligami ini berlaku secara terbuka dan insya-Allah lebih mudah untuk suami bersikap adil. Ya. Okey, tapi penting, ya. Bila nak jumpa tu penting pertama sekali pastikan itu memang isteri kepada bakal suami. Maksud saya kenapa, ya? Sebab pernah berlaku kes di mana suami kononnya nak memperkenalkan isteri sedia ada kepada bakal isteri kedua, tetapi yang suami bawa tu bukan isteri sebenar dia. Dia bawa rakan pejabat mana ke, dia bayar RM100-200 supaya pura-pura berlakon kononnya dia itulah isteri sedia ada kepada suami. Kes macam tu pun ada. Jangan terkejut. Kes seperti ini sampai-sampai ke mahkamah pun ada. Maknanya bila suami mohon kebenaran poligami di mahkamah syariah, kena bawa isteri pertama. Suami bawa isteri pertama yang dibawanya orang lain, muka lebih kurang macam muka isteri sedia adanya, dia bawanya isteri itu, dia bawanya wanita itu untuk berlakon sebagai isterinya ke mahkamah. Sampai begitu pun pernah berlaku, ya. Pandailah dia tipu maikat. Dia bawa maikat isteri originalnya, tetapi dia suruh wanita yang berlakon sebagai isteri itu pegang maikat. Untuk pergi mahkamah ni kau pegang, engkau lah yang ini ni. Kan?
Sampai sebegitu sekali. Jadi apabila suami hendak membawa bertemu perkenalan, pastikan itu memang isteri sedia ada dia yang original, yang tulen. Macam mana nak tahu ya? Sebelum tu lagi ketika berkenalan, ketika bertaaruf, cuba minta gambar keluarga yang sedia ada tu. Minta gambar keluarga sedia ada tu, cam betul-betul, ingat betul-betul muka isterinya. Sebab ketika itu bila sekadar tunjuk gambar, suami jarang-jarang akan tipu, nak tunjuk yang ni keluarganya. Okey. Tengok juga anak ada berapa orang dan tanya nama anak-anak itu dan juga latar belakang secara ringkas. Sekolah mana, darjah berapa, dia orang ni senang makan ke tak ke, suka bergaduh ke, siapa yang paling nakal ke. Katakanlah bakal suami tu isteri sedia ada, bersama isteri sedia ada, dia ada 4 orang anak. Katakan tanya yang bongsu tu berapa umur, yang sulung berapa, paling nakal siapa, paling banyak kerenah siapa, yang paling baik siapa, tanya saja-saja. Okay, supaya bila later suami betul-betul nak nikah lagi dan anda pun minta untuk jumpa isteri sedia ada, bila jumpa tu first kali tengok muka sama ke tidak. Nombor 2, tanya tentang anak-anak, apa yang dulu anda tanya kepada suami. Anak 4 orang ke? Tengok isteri tu macam mana. Ya. Yang sulung sekarang ni darjah 5 ya? Yalah kot. Itu tu maknanya sebab seorang ibu kandung, dia tidak akan lupa tentang anak-anak dia. Dia mungkin lupa perkara-perkara lain, mungkin lupa juga tentang hal ehwal suami ke apa, tetapi tentang anak dia jarang lupa. Suami kita tanya ni anak berapa orang, darjah berapa, mungkin dia pun fikir yang sulung tu darjah 5. Kan? Tapi ibu kandung dia memang tahu. Ini cara kita nak kesan wanita itu original ataupun tidak. Cara lain nak kesan wanita tu original atau tidak, dia tak adalah gembira sangat, terus-terus mari peluk ke apa ke. Itu mungkin berlaku tapi jarang-jarang. Lazimnya dia akan jumpa macam, okeylah, dah nak poligami, dah nak madu, tak apalah, inilah bakal maduku. Maknanya dia jumpa saja. Nak harap dia terus gembira, terus peluk, mungkin ada, tetapi jarang-jarang berlaku, ya. Bahkan boleh dijangkakan, saya bukan nak suruh berburuk sangka ke apa ke, tetapi kena waspada, kena siap sedia seandainya bila datang untuk pertemuan itu, tiba-tiba isteri sedia ada itu menyerang pula, melakukan serangan fizikal, ambil handbag ketuk ke, apa ke, menjerit-jerit marah ke, engkau betina bla bla bla, nak rampas lah gini apa semua tu, kena jangka yang itu juga. Seandainya yang itu berlaku, tak apa, better happen now than later. Dan husband itu anda tahu bahawa anda tak sesuai masuk dalam keluarga poligami itu, maka tak payah masuk. Tak payah terima lamaran bakal suami untuk berkahwin dan masuk ke alam poligami. Jadi ini sangat penting. Okey. Sebab saya nak elakkan poligami secara senyap-senyap. Saya nak elakkan suami yang menipu isteri sedia ada. Saya nak mengelakkan suami yang menipu bakal isterinya. Konon my present wife, she's okay, she's happy with it, but she couldn't come. Tambah. Nak berjumpa. Berjumpa ni sekadar berkenalan, tak semestinya terus berbaik-baik, tak semestinya terus pegang tangan pergi berjalan-jalan di shopping mall ke apa ke, tak semestinya. Kalau itu berlaku, maka ianya satu bonus, alhamdulillah. Kalau tak berlaku pun tak apa, tetapi sekadar berkenalan. Macam saya sendiri pun, apabila saya hendak berpoligami, saya bawa isteri saya sedia ada, berjumpa dengan bakal isteri. Bila saya nak nikah isteri yang ketiga, isteri pertama yang kedua, saya perkenalkan dengan isteri ketiga. Isteri ketiga pun berkenalan. Bila nak nikah dengan isteri keempat pun, sama juga, saya bawa berjumpa. Okay? Tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak ada rahsia-rahsia. Okay? Jadi open. Dan ini yang saya nak tekankan. Jadi jangan terima lamaran suami, lamaran bakal suami untuk bernikah dan untuk memasuki alam poligami, melainkan suami membawa berjumpa dan berkenalan terlebih dahulu antara diri anda sebagai bakal isteri baharu dengan isterinya yang sedia ada. Kemudian bertaaruf ke apa ke, tak semestinya terus baik-baik ke apa ke.
Mungkin sebab isteri sedia ada, mungkin rasa sedih ke, dirinya akan dimadukan. Diri anda pun mungkin rasa berdebar-debar ke, macam mana ni, apa nak cakap, apa nak buat ke, apa ke. Tapi sekurang-kurangnya dapat berjumpa. Dan pastikan itu memang isteri sedia ada suami. Ya, seperti yang saya katakan, pernah berlaku penipuan. Pernah berlaku penipuan, suami bawa wanita lain yang dia bayar, yang dia suruh berlakon sebagai konon-kononnya. Wanita itulah isteri sedia adanya. Sampai begitu ya. Sampai masuk mahkamah pun ada. Jadi kita sebelum tu lagi dah minta gambar bawah supaya boleh kenal. Kemudian cuba tanya perihal anak-anak. Seorang ibu kandung dalam bab anak dia boleh jawab instantly. Okey, ayah ni selalu dia slow sikit. Tanya saya pun anak nombor 3 darjah berapa, anak nombor 5 darjah berapa. Kejap. Yang tu darjah 1 tu. Saya pun sendiri slow sikit. Okey, tapi kalau seorang ibu dia memang tahu, ya. Okey. Dan kemudiannya apabila sudah berlakunya pertemuan ini, sama ada dalam sesi itu ataupun dalam sesi lain, antara perkara yang penting untuk dibincangkan ialah hari giliran. Kenapa bincang secara open gitu? Supaya isteri sedia ada tahu hari suami dia tak ada pergi mana. Suami dia pergi ke rumah isteri kedua. Jadi bila bincang itu pun ada berlakunya suasana yang terbuka, suasana kejujuran, dan masing-masing tahu hak mereka berapa hari. Okey, macam saya sendiri, apa yang saya amalkan, setiap bulan saya mendapat jadual kerja saya, penerbangan apa, dan setiap bulan tu bila keluar jadual kerja tu, perkara pertama saya tengok saya fly pergi mana. Perkara kedua yang saya lakukan ialah saya mula menyusun hari giliran antara isteri-isteri saya susun hari giliran. Kemudian saya ambil gambar dan saya forward pada semua isteri. Jadi semua isteri tahu saya susun hari giliran bagaimana. Kalau ada yang terlebih ke apa ke, kalau isteri nak minta, nak tanya kenapa terlebih ke apa ke, dia boleh bertanya. Kalau awal-awal lagi isteri ada hal, dia kata dia nak hari ni off dia sebab dia nak kena balik kampung ke apa ke, awal-awal dia boleh cerita. Tapi itulah dalam hari giliran ni ada suasana terbuka. Ya, jadi setiap hari isteri nak tahu saya mana, mereka tengok balik jadual kerja saya, di situ saya ada catat saya di mana. Itu suasana terbuka yang saya nak. Jadi perkara ini baik bincang apabila isteri-isteri, maknanya isteri sedia ada dan bakal isteri hadir bersama. Bakal isteri kena tanya sebelum nikah. Sebelum nikah tak boleh panggil abang, panggil encik ke, panggil apa ke. But how do you plan on our days together? Okey. Dan bila nak bincang, bila nak merancang ni, baik bersama isteri. Jadi katakan isteri sedia ada kata saya nak selang sehari, yang ini pun isteri baru pun, bakal isteri baru pun setuju, suami pun setuju, sama-sama setuju. Okey. Kalau dia kata saya nak 2 hari, jadi ada perbincangan di situ dan ada suasana terbuka di situ. Okey. Jangan kepada isteri, bakal isteri baru, jangan memandang ringan perkara ini. Sebab banyak kes poligami di mana suami sudah nikah, isterinya tak tahu tak suka dia nikah ke apa, isteri tak bagi, dia bergilir ke rumah isteri kedua. Dia tak bagi suami bergilir ke rumah isteri baru. Okay? Jadi suami pula jenis yang tak boleh nak manage the situation ke apa ke, berlaku suasana tidak adil di sana, berlaku kezaliman kepada isteri yang baru. Ada juga suami yang sudah bernikah kemudian asyik dengan isteri baru saja dan mengabaikan isteri sedia ada. Jadi sekali lagi berlaku kezaliman dalam keluarga poligami ini, iaitu kezaliman kepada isteri sedia ada. Jadi perkara ini bincang awal-awal, sebelum nikah tu lagi bincang siap-siap. Okey. Jadi pertama, jangan masuk dalam poligami melainkan bertemu terlebih dahulu dengan isteri sedia ada. Kedua, jangan memasuki alam poligami melainkan bincang terlebih dahulu persoalan nafkah tempat tinggal, nafkah duit perbelanjaan macam mana, nafkah kalau katakan ada anak ke apa macam mana, semua tu kena bincang. Saya bukan suruh isteri sedia ada minta banglo.
minta kondominium yang mewah, high class punya ke. Saya bukan suruh minta duit allowance berbelas-belas berpuluh-puluh ribu ke apa ke. Saya bukan suruh isteri baru minta kereta mewah ke apa ke. Tak, sekurang-kurangnya bincang dan tengok bagaimana perancangan suami. Okey. Tanya, kita nak duduk, kalau dah nikah nanti kita nak duduk di mana? Sebab suami yang nak berpoligami, yang ada perancangan, dia akan sediakan tempat tinggal dahulu. Sebelum nikah dia sediakan tempat tinggal. Sebab bila dah nikah, lepas tu nak duduk mana kan? Kalau nak kena sewa, dia sewa terlebih dahulu. Dia sediakan perabot dan kelengkapan asas terlebih dahulu. Kalau dia sewa kondo yang dah fully furnished, tak apa, bagus. Kalau sewa kondo kosong, sekurang-kurangnya ada peralatan asas yang dia siap sedia di sana, supaya bila sudah nikah ada tempat untuk pergi. Jangan dah nikah lepas tu duduk hotel. Duduk hotel tu mahal, berapa lama yang boleh duduk kan? Okay. Jadi ada persiapan awal dari sudut itu. Baik, bila merujuk pada tempat tinggal ni, saya ada menerima satu soalan yang agak menarik, di mana orang itu bertanya, suami dia nikah satu lagi dan terus-terus paksa isteri kedua tu duduk sama rumah dengan dia. Dia yang bertanya ni isteri sedia ada. Jadi dipaksanya dua-dua orang duduk satu rumah. Jadi isteri sedia ada menyuarakan perasaannya yang bahawa dia tidak gembira duduk satu rumah. Dia minta agar duduk berasingan. Sama ada dia keluar duduk rumah lain, atau dia duduk rumah tu, isteri baru yang duduk ke rumah lain. Either one lah kiranya. Suami pula jawab, bagi dalil yang isteri kena duduk berasingan. Sebab suami punya hujah ialah kewajipan suami, antara kewajipan suami ialah menyediakan nafkah. Antara nafkah itu ialah tempat tinggal. Tapi tak semestinya tempat tinggal itu berasingan. Suami berhujah macam tu. Macam mana nak jawab? Okey, katakanlah anda bakal isteri baru, anda pun bertanya, nanti kita dah nikah nak duduk mana? Suami pula jawab, duduk saja sama dengan isteri sedia ada sekarang ni. Kan rasa macam tak happy, tak ada privacy. Tak boleh nak bermanja-manja, tak boleh nak bergaduh, tak boleh nak buat benda sendiri, kena share dapur apa semua tu kan. Lalu anda minta tempat duduk berasingan. Bakal suami pula kata, tak ada. Apa dalil nak duduk berasingan? Macam mana nak jawab tu? Okey? Kalau kita nak jawab, mari kita rujuk kepada Al-Quran. Surah At-Talaq. Surah nombor 65. Ayat pertama tu sendiri. Okey? Mari kita rujuk Al-Quran. Dalam phone boleh, mushaf boleh. Surah nombor 65, ayat pertama, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, iza talaqtumun nisaa, apabila kamu menceraikan, apabila kamu mentalakkan isteri-isteri kamu, fatalliquhunna, maka talaklah mereka liiddatihinna dalam tempoh iddah mereka. Maknanya ketika mereka suci, bukan ketika mereka sedang dalam keadaan haid. Wa ahsul iddah, dan hitunglah tempoh iddah mereka itu. Sebab kena hitung supaya bila seandainya nak rujuk selepas itu, kita tahu masih dalam tempoh boleh merujuk. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Tuhan kalian. Okey, tempat tinggal masuk sini. La tukhrijuhunna, dan janganlah engkau mengeluarkan mereka, mim buyutihinna, daripada rumah-rumah mereka, wala yukhrujna, dan janganlah pula mereka yang keluar, janganlah pula isteri-isteri yang keluar, illa ayatina, melainkan apabila datang bifahishatin mubayyinah, melainkan datangnya berita mereka membuat satu perbuatan keji dengan bukti yang terang nyata. Okey, wa tilka hududullah, dan demikianlah hukum-hukum Allah, batas-batas Allah. Okey, ayat ini pada mulanya menyeru pada Nabi, ya ayuhan Nabi. Okey, meskipun merujuk pada Nabi, ia berarti hukum yang terkandung dalam ayat ini
kena ataupun jatuh ke atas Nabi SAW dan juga kita semua. Sebab tu kalau kita rujuk dalam kitab-kitab fiqh ke semua 4 mazhab dalam bab perceraian, apa yang dibincang dalam ayat ini juga digunakan oleh para ahli fiqh tersebut untuk dikuatkuasakan, diwajibkan ke atas semua orang. Bukan ini bukanlah khas kepada Nabi saja sallallahu alaihi wasallam. Okey, poin penting saya nak bawa di sini ialah apabila seorang suami menceraikan isterinya, dia dilarang daripada menghalau isteri itu keluar daripada rumahnya. Okey, melainkan datangnya bukti yang nyata, bukan suruh cari lain, melainkan datang bukti yang nyata bahawa isteri tersebut telah melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang fahsyah. Selalunya fahsyah ni dalam Al-Quran merujuk kepada perbuatan zina. Okey. Apabila bercerai pun suami tidak boleh suruh keluar, maknanya kena suruh isteri itu duduk dalam rumah mereka masing-masing. Perhatikan perkataan rumah di situ ialah plural, bukannya singular. Maknanya bagi seorang suami seperti Nabi SAW yang mengamalkan poligami, demikian juga mana-mana suami yang mengamalkan poligami, setiap isteri mereka ada rumah sendiri. Dan seandainya berlaku perceraian, setiap isteri itu hendaklah tetap di rumah masing-masing. Jangan halau mereka keluar dan janganlah pula isteri itu keluar. Okey. Dalam kaedah usul fiqh ada yang satu dalam bab qiyas, ada disebut dalam bab qiyas ada sebut sesuatu sebagai qiyas al-aula. Okey, yang lebih kurang bermaksud jika dalam suasana perceraian pun suami mesti menyediakan tempat tinggal untuk masing-masing, untuk setiap isterinya, apatah lagi jika dalam suasana kehidupan yang normal, bukan perceraian. Sudah tentu pada masa itu juga suami mesti menyediakan tempat tinggal yang berasingan untuk isteri-isterinya. Boleh faham ke? Okey, saya cuba ulang balik sekali lagi okey. Merujuk pada ayat ini, Allah SWT berfirman yang maksudnya, janganlah kamu mengeluarkan isteri-isteri kamu daripada rumah-rumah mereka. Rumah-rumah tu buyutihinna plural. Okey, isteri-isteri plural. Berarti apa? Setiap isteri ada rumah masing-masing. Bila kamu menceraikan mereka, kamu setelah menyebut lafaz talak sekian-sekian itu, dalam waktu iddah tersebut, jangan halau mereka keluar daripada rumah masing-masing. Okey. Kemudiannya berdasarkan ayat ini, jika dalam tempoh perceraian itu dah bercerai ni, dah gaduh dah ni. Tapi dalam masa perceraian tu pun setiap isteri ada rumah masing-masing untuk mereka duduk di situ, jangan keluar dalam tempoh iddah itu. Apatah lagi jika dalam masa kehidupan normal. Dalam masa kehidupan normal, bukan bergaduh, bukan nak bercerai apa semua tu, sudah tentu pada masa itu pun setiap isteri ada rumah mereka masing-masing. Ini dalil bahawa apabila suami berpoligami, dia hendaklah menyediakan rumah yang tersendiri, rumah yang berasingan kepada isteri-isterinya. Dia tidak boleh menghimpunkan semua, melainkan dengan persetujuan dan keredaan setiap isteri. Kenapa kena ada persetujuan isteri? Sebab hak isteri untuk mendapat tempat tinggal, di mana dalam tempat tinggal itu dia berasa aman, fizikal dan emotional. Fizikal dan emotional, bukan fizikal saja, tetapi emotionally safe and happy in that house. Okey. Jadi kalau nak duduk satu rumah, mungkin selamat fizikal, tetapi emotionally very disturbed, emotionally very conflicting, maka itu bukanlah sesuatu yang dimahukan. Jadi kalau isteri tak setuju, tak mengapa, isteri boleh menolak perkara itu. Ini termasuk dalam hukum fiqh berkaitan dengan poligami.
Ya. Jadi saya ulangi bahawa kewajipan suami menyediakan tempat tinggal kepada isteri-isterinya, dan tempat tinggal itu hendaklah secara berasingan, baik ketika sedang suasana normal mahupun setelah berlakunya perceraian dalam tempoh iddah tersebut. Seandainya suami hendak menghimpun isteri-isterinya dalam satu rumah, itu hendaklah dengan persetujuan dan keredaan isteri-isteri. Setiap isteri tu, kalau seorang setuju, seorang tak setuju, tak boleh juga. Seorang reda, seorang reda, seorang lagi tak reda, tak boleh juga. Ya. Sebab menjadi kewajipan suami menyediakan tempat tinggal, menjadi hak isteri mendapat tempat tinggal. Tempat tinggal ni bukan sekadar ada bumbung, ada dinding, tetapi mereka selamat dan tenang di sana, fizikal dan juga emosional. Seandainya suami tak mampu menyediakan tempat tinggal yang berasingan, tak payahlah poligami. Seandainya bakal isteri bertanya kepada bakal suaminya bila dah nikah nanti, apa perancangan tempat-tempat tinggal, dia kata saya tak mampu duduk bersama. Isteri rasa tak nak saya nak duduk berasingan. Maka kalau suami tak mampu sediakannya, okey, tak perlu terima lamaran poligami tersebut, sebab itu merupakan hak anda wahai bakal isteri baru untuk mendapat tempat tinggal. Dan sekali lagi saya ulangi, bila saya kata tempat tinggal ni, janganlah pergi minta mahligai, minta banglo, minta rumah mewah begitu. Ianya sebab nafkah ini adalah pada kadar kemampuan suami. Kalau suami sekadar mampu menyediakan, sekadar mampu sewa kondominium, tak apa, silakan. Sekadar mampu beli rumah teres yang kecil, 18 kali 60, sekarang ni paling kecil 18 kali 60 ke apa ke, tak apa, itu memang kemampuan memang kemampuan suami, maka itulah yang kita kata yang kita terima. Tapi kalau langsung tak ada plan tu, yang itu tu susah. Langsung tak ada plan, yang itu susah. Okey, yang ini telah tempat tinggal. Okey ya, tempat tinggal yang berasingan. Kemudian hendaklah juga fikir tentang perbelanjaan. Tempat tinggal katakanlah sewa. Nanti sewa bulanan tu macam mana, bil elektrik, bil perkara asas lah, bil elektrik, air, internet tu tak tahu masuk dalam perkara asas kehidupan atau tidak. Okey, belanja dapur, nak kalau mungkin apa nak kata peralatan ke apa ke, macam manakah itu. Kalau suami kata okey tak apa, sewa saya belanja, sewa saya bayarkan, alarm bulanan sekian, RM500 untuk belanja makan, RM200 untuk allowance anda nak buat apa-apa ke, nak pergi beli barang beauty ke apa ke. Tak apa, cukup. Kalau suami mampu bagi, yang itu cukup. Jangan minta lebih-lebih. Saya bukan suruh bakal isteri baru minta lebih-lebih daripada bakal suaminya. Tak, saya nak RM5,000. Kemudian saya nak pergi beauty treatment setiap seminggu sekali, beauty treatment tu RM500. So itu confirm kena bayar juga. Kemudian saya nak kereta. Apa naik Grab ni? Apa naik public transport ni? Saya nak kereta. Proton X50. RM100,000. Okey. Diletakkan syarat-syarat begitu. Saya bukan suruh isteri baru untuk meletakkan syarat-syarat tersebut, sebab nafkah ini adalah pada kemampuan suami. Kemudian jangan pula bandingkan, isteri sedia ada duduk rumah besar, pakai kereta Toyota Alphard. Asal saya kamu sewakan kondo kecil je, 800 square feet, dan kereta pun macam tak dengar berita pun. Jangan begitu. Sebab bagi suami bila dia bernikah dengan isteri sedia ada dulu, 5 tahun ke 10 tahun dulu, mereka pun bermula secara kecil-kecilan. Cuba tanya, dulu pun mereka pun mula mungkin sewa apartmen, sewa kondominium juga. Kemudian bila rezeki suami bertambah, mereka upgrade kepada rumah biasa. Dulu pun mungkin tak ada transport, mungkin sekadar beli kereta second hand saja. Kemudian apabila rezeki bertambah, maka dapatlah kereta yang besar, Toyota Alphard. Kemudian hendaklah juga fikir, bila keadilan itu bukannya sama rata, tetapi masing-masing mendapat haknya. Mungkin dengan keluarga sedia ada, isteri itu bersama isteri itu ada 4 orang anak. Jadi perlukan kereta yang besar, MPV, seperti
Alphard ke Toyota, Proton Exora ke apa ke kan. Jadi bersama anda baru nak start. Jadi for the start tu mungkin sewa kondo juga. Macam start all over again lah. Sewa kondo dulu. Mungkin belum ada kereta atau belikan kereta Myvi second hand dulu. Dan lama-lama apabila rezeki suami bertambah, dia akan upgrade. Ya. Jangan terus-terus minta sama seperti itu. Sebab keadilan tu bukanlah sama rata. Keadilan tu masing-masing mendapat haknya. Tapi paling-paling kurang, paling-paling minimum suami tu ada perancangan. Tempat duduk macam mana, belanja macam mana, dan sebagainya ya. Bab belanja tempat tinggal sangat penting. Sebab sekarang ni kos kehidupan semakin naik. Kena pula dalam musim COVID ini, dalam musim COVID-19 ini banyak yang ekonominya terjejas. Jadi kita nak tengok suami punya financial planning macam mana. Dalam kehidupan normal macam mana, dalam kehidupan emergency macam mana. Okey, pakar-pakar kewangan selalu cerita suami ni dia kena ada reserve for 1 year in case of loss of income. Sekarang ni COVID-19 ni dah lebih setahun. Okey. Masih lagi menjadi cabaran kepada income. Macam mana pula tu? Perkara-perkara ini hendaklah ditanya, hendaklah dibincang oleh bakal isteri baharu. Okay, bila kita bincang bab duit ini, selalu timbul soalan ataupun selalu timbul isteri baharu, bakal isteri baru berkata, saya pun boleh sumbang duit juga. Saya pun ada kerja juga. Okay. Ataupun suami pula yang berkata, saya ni nak kahwinkan kamu sebagai isteri kedua tapi saya tak ada duit. Macam mana? Bolehkah kita kahwin je, perbelanjaan semua all yours? Okay. Saya nasihatkan jangan. Sebab pada awalnya sebelum berkahwin, pada fasa ta'aruf, pada fasa baru berkenalan, pada fasa sedang excited, sedang penuh dengan berbunga-bunga apa semua tu, pertimbangan tidak menjadi waras. Kita pun okey boleh, don't worry. Saya ni awal-awal lagi dah beli rumah, saya duduk rumah tu, loan tu pun saya bayar, tak apa. Bil-bil semua tak apa saya bayar. Kereta tak apa, kereta pun saya ada, tak apa, I will continue sebab saya pun ada kerja pun semua, saya tak nak susahkan. Mungkin bakal isteri baru jawab seperti situ. Yang ini saya nasihatkan jangan. Kenapa? Sebab anda sebenarnya sedang memberi ruang kepada suami untuk bersikap tidak bertanggungjawab. Sebab tanggungjawab dia untuk memberi nafkah. Okay, sekarang ni awal-awal dia tak nak bagi nafkah dah. Awal-awal dia dah kata dia tak nak mampu bagi nafkah. Kalau dia tak mampu, tak payah poligami. Kalau nak poligami juga, dia kena, itu antara kewajipan dia, tanggungjawab dia untuk memberi kepada anda, dan itu adalah hak-hak anda sebagai seorang isteri. Maka jangan jangan awal-awal lagi menyebabkan dia menjadi seorang yang tidak bertanggungjawab. Kalau tanggungjawab ini pun dilepaskan, nanti adalah tanggungjawab lain pun dilepaskan, tanggungjawab giliran pun dia mula lepaskan. Ya, jangan, don't give them space to be irresponsible. Okey. Kalau anda nak bantu, dari sudut financial itu boleh, tapi mungkin 10-20%, paling-paling 30%. Paling-paling 30%. Jangan janji awal-awal tak apa, financial semua saya uruskan. Tak apa, yang ni semua saya uruskan. Sebab sebelum kahwin, tengah excited, tengah berbunga-bunga, semuanya okey, boleh. Tapi bila dah kahwin, bila dah setahun, dah 3 tahun, dah 5 tahun, akan tertanya-tanya dalam hati, suami aku ni ada duit semua untuk family pertama. Dia dapat pay rise, dia upgrade-nya kereta isteri pertama. Aku ni dia biar saja. Tapi aku yang janji dulu sebelum kahwin, dia tak payah bagi apa-apa. Dia ni pergi cuti, pergi Switzerland. Dia belanja duit ada, pergi cuti. Aku ni pergi cuti, dia bawa Podixon saja. Okay. Kalau nak pergi jauh, aku kena keluar duit sendiri. Tapi my own mistake, sebab awal-awal dulu aku yang cakap kat dia, bab duit ni everything is mine. Akan timbul penyesalan dan boleh juga timbul konflik pada ketika itu. Sebab ini hanya akan berlaku kemudian. Katakan selepas itu, selepas dah bernikah setahun, 2 tahun, Allah SWT kurniakan anak. Sudah ada anak, sibuk pula jaga anak, kos pembelanjaan akan naik.
nak beli lampin, nak beli kan, bertukar lampin, nak beli baju baby apa semua tu, baru beli 2-3 bulan lepas tu tak muat dah. Okey, perbelanjaan akan naik. Tanya suami pula kata hari tu kata everything, all financial responsibility is yours, so I'm not giving you anything. Pula dah. Okey, katakan lepas itu kita kata sekejap ya. Katakan lepas itu anak bertambah lagi, anak kedua, anak ketiga. Anda sebagai isteri kedua mula terasa konflik, nak jaga anak ke nak kerja, jaga anak ke kerja. Nak hantar nursery dah 3 orang ni mahal sangat pula. Okey. Lepas tu nak berhenti kerja. Tapi nak berhenti kerja, income macam mana pula? Tanya suami. Suami kata, no, I got no money for you. I only marry you, but I got no money for you. You have to work. You mesti kerja to support the family apa semua tu. Housing loan still yours. Car loan still yours. Anak dah 3, anak dah 4, you nak upgrade daripada kereta kecil pada kereta besar, all yours. Dah pula dah. Tapi nak konflik, nak gaduh, nak minta lebih tak boleh pula, sebab aku dulu yang mula-mula dulu berjanji, yang membuat perjanjian, yang financial is all mine. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, pada awalnya memang sebab you are single, tak ada anak apa semua tu, responsibility sikit, tak apa, bab financial saya uruskan. Tapi kemudian bila ada anak, bila kos kehidupan semakin naik apa semua tu, baru akan terasa. Kemudian lagi terasa pula suami ni asyik duk belanja kepada isteri pertama. Dapat pay rise, belanja pada isteri pertama. Dapat bonus, belanja pada isteri pertama. Nak kata suami tak adil, aku yang dulu offer. Financially, don't worry, everything is mine. Aku yang offer, aku yang agree. Nak kata dia tak adil, tak, aku yang telah melepaskan hak aku. Ya. Jadi awal-awal lagi, sebelum menerima, sebelum masuk ke alam poligami, sebelum masuk ke alam poligami, bincang dulu dalam bab kewangan ni, dalam bab nafkah kewangan, nafkah tempat tinggal, nafkah keuangan. Bincang dulu, bukan minta yang banyak-banyak, tapi tengok perancangan suami macam mana. Bila bab nafkah, bila bab tempat tinggal, tak perlu dengan kehadiran isteri sedia ada. Tapi kalau bincang bab giliran, itu sebaik-baiknya dengan kehadiran isteri sedia ada. Jadi masing-masing happy dengan hari apa, susunan macam mana, apa semua tu. Pukul berapa pergi, pukul berapa balik, hari apa ke semua tu. Jadi apabila dengan kehadiran isteri sedia ada, maka ianya insya-Allah akan lebih open. Tentang rumah, tentang nafkah, allowance apa semua itu, yang tu tak perlu dengan kehadiran isteri sedia ada. Jadi penting saya nak tekankan, do not forgo your rights. Do not forgo your rights. Ya, sebab pada mula-mula ni memang asalkan aku kahwin lah. Asalkan aku kahwin saja. Tapi bila dah kahwin kemudian baru menyesal. Nak minta balik, nak kata suami tak adil, tak boleh kata sedemikian, sebab diri anda sendiri yang mula-mula membuat perjanjian untuk melepaskan hak anda dari sudut hak mendapat nafkah daripada suami. Okey. Itu apa saya nak kata, perkara kedua yang perlu diperhatikan. Ya, jangan poligami, melainkan jumpa dulu dengan isteri sedia ada, bincang persoalan nafkah tempat tinggal, allowance apa semua tu, ya. Dan kemudiannya tentu ada perkara-perkara lain seperti suami datang berjumpa dengan ibu bapa anda, menerangkan seperti biasa kalau orang yang kahwin monogami kan, lelaki itu memberanikan dirinya datang untuk berjumpa dengan keluarga bakal isterinya. Untuk poligami pun sama juga. Jangan suami itu jenis duduk, kau cakap je lah dengan tu. You convince them lah. Okay. Suami itu yang kena datang. Suami itu yang kena convince his future parents-in-law to let their daughter join him in a polygamy marriage. Dia yang kena cerita. Mungkin anda sebagai bakal isteri juga boleh juga cerita meyakinkan ibu bapa anda ke apa ke, tapi tanggungjawab utama ialah suami itu sendiri. Kalau suami itu jadi penakut, jenis tak reti nak cakap, jenis apa semua tu, tak apa, tak payah. Okey, tak apa, tak payah, ya. Ini bukannya
talk untuk poligami ni macam kepada jangan poligami pula. Ya, sebab saya sebenarnya serius perkara ni. Banyak poligami yang berlaku secara senyap-senyap tanpa poin pertama kedua yang saya cakap tadi, dan kemudiannya ianya menjadi satu penyesalan kepada isteri baharu tersebut. Okey. Menarik ya, saya dalam satu dua kuliah yang lepas ada saya terima satu soalan daripada seseorang yang bertanya. Dia bertanya, apa salahnya kahwin sembunyi? Apa salahnya kahwin senyap-senyap? Saya pun traffic jam sekejap. Kenapa dia tanya? Takkan benda ni tak tahu? Okey, tak apa. Mungkin betul-betul tak tahu, maka saya nak jelaskan ya. Pertama sekali, bila kahwin senyap-senyap, maknanya tanpa pengetahuan isteri sedia ada, tanpa pengetahuan ibu bapa anda, tanpa mungkin only your best friend, your nearest friend knew about it ke apa ke. Nombor satu, suami tidak dapat melaksanakan keadilan dalam kehidupan poligaminya. Ya. Bila tak dapat berlaku keadilan, anda menjadi mangsa yang dizalimi. Tidak dapat berlaku keadilan seperti apa? Hari giliran sebagai contoh. Suami tidak dapat bergilir dengan anda secara adil. Ya, kalau adil, katakanlah adil itu sehari isteri pertama, sehari isteri kedua. Sehari isteri pertama, sehari isteri kedua. Sekarang ni, isteri pertama tidak tahu bahawa suaminya ada isteri kedua. Jadi isteri pertama tu akan soal, ni nak pergi mana ni? Ni nak pergi mana ni? Suami pula jenis, kalau daripada awal lagi dia tak berani nak cerita yang dia nak nikah lagi, jangan haraplah lepas dah nikah pun dia berani nak cerita. Tak, dia tak cerita juga. Jadi akhirnya dia tidak bergilir dengan isteri kedua. Asyik-asyik dengan isteri pertama saja. Jadi hak anda untuk mendapat giliran telah pun dizalimi. Kemudian dari sudut nafkah pula, suami isteri dia tahu lebih kurang suami dia gaji berapa ringgit. Bang, gaji banyak ni sekarang ni, ajak pergi cuti pun tak boleh. Mana pergi duit? Tak ada pun nampak beli apa-apa baru kat rumah ni. Sama je, baju sama, jam sama, kereta sama, apa sama, mana dah pergi duit? Kata nak melabur tabung pendidikan anak-anak, tengok tabung tu macam lebih kurang sama saja. Okey. Jadi isteri akan mula tanya. Suami nak bagi duit kepada tu, suami macam mana? Kalau bagi sikit sangat pun mungkin isteri pertama tidak tahu. Tapi anda pula dizalimi mendapat nafkah yang sangat sedikit saja, sebulan RM100. Okey. Jadi diri anda dizalimi dari sudut itu sebab suami tidak dapat berlaku adil. Itu yang pertama ya. Yang keduanya, anda akan merasa diri anda seolah-olah perempuan simpanan, mistress kepada lelaki itu. Walaupun ada pernikahan yang sah ke apakah, anda akan merasa diri anda sebagai seorang mistress. Kerana apa? Suami hanya datang sekali-sekala saja. Suami hanya datang ketika lunch break saja. Lunch break dia di pejabat, suami datang. Itu pun kalau dia free lah. Kadang-kadang lunch break tu dia pergi dengan kawan ke apa ke, dia ada meeting apa ke. Jadi dalam seminggu tu jumpalah hari sejam ketika lunch break. Begitu saja yang sempat jumpa. Saya ada kawan, dia kerja di Kuala Lumpur, dekat heart of Kuala Lumpur. Dekat situ, dekat pejabatnya tu ada juga kondo-kondo, dan dia menikahi isteri kedua secara senyap-senyap, dan isteri kedua tu dia sediakan tempat tinggal, dia sediakan, tetapi di kondo itu. Dan dia hanya jumpa ketika lunch break, within walking distance. Lunch break saja, dia keluar jalan, dia balik. Jadi sekejap itu sajalah jumpa. Tapi tak lama, sebab kemudian isteri sedia adanya, dia tak bagi tahu isteri sedia adanya yang dia telah poligami. Tapi isteri dia memang pandai. Dia dapat mengesan, dapat detect changes in her husband. Dapat mengesan perubahan pada suami dia. Isteri mura, muskil ni. Bila dah muskil tu, setiap lunch break, isteri dia kata, I will come and we have lunch together at your office or somewhere near your office. Isteri sedianya dia tak kerja. Okey? Alamak, suami pula macam-macam alasan bagi. Ada meeting lah apalah. Meeting habis berapa? Pukul 3. Tak apa. After meeting mesti kena makan sikit kan. Kita jumpa sekejap lepas meeting. Makan 15 minit dan ikan sambung your work. I pergi jalan-jalan dekat pavilion. Okay, ini dekat KL Golden Triangle tu lah. Ada banyak office dan juga ada banyak kondo di situ. Jadi suami pun dah alamak. Sekarang ni lunch break nak jumpa pun tak boleh.
Sebab isteri dah mula mengesan ada something different, dan isteri pun lebih sedia ada pun lebih lebih cermat, lebih teliti memantau segala pergerakan suami. Suami nak jumpa lepas office pun, abang hari ni balik pukul apa? Dah kena apa semua tu. Okey. Jadi bila macam ni anda sebagai isteri kedua akan terasa seolah-olah macam mistress saja. Kena pula suami datang buat seks setengah jam, betul balik. Aku ni jadi macam hamba seksual pula. Itu nombor 2. Nombor 3-nya, bila ada masalah, bila ada cabaran dalam perkahwinan, you have no one to talk to because nobody know you are married. You cannot talk to your husband sebab dia asyik duk sibuk dengan isteri sedia ada. Nak WhatsApp banyak-banyak pun isteri saya dia tengok abang dah WhatsApp apa ya? Tadi dah dengan phone saja. Okey. Nak cerita your problem to your parents pun, your parents doesn't know you are married. Nak cerita dengan ibu bapa, tak boleh. Mungkin dengan kawan rapat yang tahu ke apa ke, kawan rapat tu pula akan kata, aku dah cakap dengan kau, jangan poligami. Okay. So, bila ada masalah, tak ada orang kita nak bercakap dengannya. Macam tersendiri jadi. Okay. Kemudiannya kita kata, bila ada anak. Bila sudah ada anak, tidak ada suami bersama. Sebab bila ada anak tu mula-mula pregnant. Bila pregnant tu akan ada apa nak sebut ya? Bukanlah complication. Rasa tak selesa lah, rasa mual-mual lah, rasa pening-pening lah, rasa nak muntah ke apa ke. Kalau ada suami sudah tentu yang suami yang menyokong, understanding, by your side, sudah tentu lebih menggembirakan. Tapi now you have to go through alone. Bukan sekadar tu je, orang akan mula tanya, macam mana boleh pregnant pula ni? Terpaksa pula cerita yang diri anda sudah kahwin. Dah kahwin? Mana suami? Tengok dalam Facebook tak ada pun. Tengok dalam media Instagram tak ada pun. Kan? Timbul konflik di situ. Kemudian katakan nak time bersalin. Suami masih dengan isteri sedia ada juga. Suami tak berani nak teman sama ketika bersalin. Kemudian katakan sudah ada anak. You are left alone raising the kid. Suami tak dapat join sama, suami just sekejap tu lah masa lunch break tu setengah jam, 1 hour. Hello boy, kata hi kat nak, waktu balik. Begitu saja jadinya. So you and your kid are left alone. Okay. Apakah itu kehidupan yang anda nak? Okay. Ini semua ni bila isteri sedia ada tidak tahu. Lambat laun macam mana pun isteri sedia ada akan tahu bahawa kewujudan anda sebagai madunya, maka akan berlakulah peperangan di situ. Akan berlakulah konflik yang besar. Konflik pada suami ke, isteri tu mari serang anda ke, macam-macam apa semua tu. Lagilah susah. Okey? Kemudiannya kita tidaklah harap berlaku perceraian. Tetapi seandainya ada konflik, seandainya kehidupan sebagai mistress yang tersembunyi sekian lama apa semua tu, seandainya anda tertinggal kesorangan sekian lama sebab suami dalam media sosial asyik duk share gambar dengan isteri sedia ada. Gambar anda dia tak share sebab anda tak wujud tau di kalangan orang ramai. You isteri tersembunyi, you isteri senyap-senyap. So dalam media sosial, pergi event, pergi bercuti ke, ambil gambar ke apa ke, semua dengan isteri sedia ada. Anda isteri senyap-senyap. Memang terasa sekarang ni apa sangat, tak kisah. Aku tak ada pun Facebook apa semua tu. Bila dah kahwin nanti percayalah mesti buka Facebook nak tengok, apa dia buat dengan isteri sana tu. Okay. Bila berlaku semua ni dah sekian lama apa semua tu, I cannot stand this anymore. Aku rasa nak minta cerai. Nak minta cerai macam mana? Sijil cerai pula. Bila dah kahwin senyap-senyap, sijil cerai pula di luar negara. Bukan di luar negara, maknanya pernikahan itu sijilnya Majlis Agama Islam Naratiwat, Majlis Agama Islam Medan, Majlis Agama Islam Songkla, Majlis Agama Islam Jakarta. Macam mana aku nak minta cerai ni? Nak minta cerai, kenalah pergi sana. Tapi suami tak nak pula ikut pergi sana. Macam mana tu? Nak nikah dulu, suami ni rajin pula nak pergi ke katakanlah Songkla. Rajin pula dia nak bawa aku pergi Songkla. Bila bab cerai dah konflik apa semua ni, dia mengabaikan aku, dia membiarkan aku dan tidak mahu turut serta dalam proses perceraian. Macam mana pula tu? Cuba bayangkan ya. Cuba bayangkan kalau anda bernikah dengan SOP, dengan pernikahan biasa di jabatan agama di negeri anda bermastautin.
kemudian seandainya perkahwinan tu tak berjaya, lalu anda hendak minta cerai, proses itu pun sangat lama, berbulan-bulan lamanya. Okey, itu kalau suami nak bagi kerjasama. Suami tak nak bagi kerjasama, lagilah payah. Ada hari perbicaraan, suami tak hadir. Ada hari perbicaraan, suami tak hadir. Hantar surat, suami hilang ke apa ke. Itu dalam negeri sendiri, dengan sijil nikah negeri itu dan tempat anda bermasautin. Okay? Cuba tanya kawan-kawan yang pernah melaluinya, ialah satu proses yang sangat lama. Banyak duit lawyer keluar, banyak masa keluar, apa semua tu. Sekarang ini, sijil nikah anda di negara lain. Sijil nikah Naratiwat, sijil nikah Medan, nak kena pergi sana. Sakit suami tak nak pergi apa pula. Jadi anda nak minta cerai pun sangat susah. Okey, hampir-hampir tidak boleh menjadi. Macam mana pula tu? Sangat susah kan? Okey. Katakanlah pula lepas itu complication yang lain ialah suami meninggal dunia. Okey? Walaupun anda ada sijil nikah yang sah, Majlis Agama Islam Naratiwat, Medan ke Jakarta ke apa ke, tapi Jabatan Agama Islam kita di Malaysia, di negeri-negeri ini di Malaysia tidak mengiktiraf sijil nikah itu, maka anda tidak berhak mendapat harta faraid. Tidak berhak mendapat harta faraid. Anda katakan dah ada anak-anak pun tak dapat. Okey, anak-anak tu pun kena tanya juga tu tentang apa nak kata surat beranak. Surat beranak bila sudah ada anak nanti macam mana? Dia nak tengok sijil nikah. Kemudian nak tukar kepada my kid apa semua tu, nak tengok sijil nikah tu. Macam mana tu? Kan? Tak silap saya kalau nak daftar sekolah pun dia nak tengok sijil nikah juga. Macam mana tu? Jadi banyak complication. Okey, jadi ringkasnya saya nak cerita, jangan kahwin senyap-senyap. Jangan kahwin senyap-senyap, tapi kahwinlah ikut prosedur, ikut SOP dan dapatkan sijil nikah di negeri masing-masing tempat bermastautin itu. Okey. Sebab memang apa nak kata, ada suami yang dia nikah di luar negara dan kemudian dia daftarkan di negeri tempat mastautin. Memang ada, tapi jumlahnya sedikit. Okey, kalau yang pergi 100 orang yang kemudian betul-betul nak daftar tu mungkin 10 orang je. Lagi 90 orang tu dia buat diam saja. Tak mau daftar. Kita pun tak tahu sebab dia menyesal poligami ke, dia tak nak bayar denda ke. Dendanya tu RM4,000. RM4,000 kenapa? Kesalahan nikah di luar negara, kesalahan poligami tanpa izin. Ini untuk suami. Untuk isteri kedua pun ada juga. Kesalahan bersubahat nikah di luar negara, kesalahan bersubahat poligami tanpa izin. Jadi 1, 2, 3, 4 RM4,000 denda. Dia tak nak bayar denda tu. Okay. Ataupun dia tak nak go through all the court process ke apa ke. Ataupun mungkin niat dia daripada awal hanya untuk menjadikan anda sebagai mainan seks dia. As long as I get sexual satisfaction, okay lah. All this paperwork, all this denda apa semua ni, not my concern. Setiap kali anda buka perbincangan, bang, kitanya pernikahan ni bila nak daftar? Apa tanya-tanya ni? Dia brush away, dia tolak topik itu ke tepi. Dan ini menjadi satu beban pada diri anda bahawa anda masih lagi berterusan sebagai isteri tersembunyi, isteri simpanan. Nobody knows you are married except for you. Maybe 1 or 2 of your close friend or your close siblings. Jadi awal-awal lagi saya kata, jangan nikah secara tersembunyi. Saya ini banyak dihubungi oleh isteri-isteri yang pada awalnya mereka bersetuju untuk nikah secara tersembunyi. Sekarang ini mereka menyesal. Tapi macam mana nak buat? Bila sebab menyesal kena itulah sebab hidup sebagai tersembunyi, nobody to talk to, raya balik seorang, mak bapak tak tahu dia dah sudah kahwin. Kalau sudah ada anak pun jarang-jarang jumpa ayah apa gitu. Nafkah tak dapat, perbelanjaan apa semua tu tak dapat sebab dia sendiri yang mula-mula agree, bab nafkah semua tak payah bagi. Sebab sebelum kahwin semuanya sweet talk. Sebelum kahwin semuanya boleh. Bila dah nikah tu okey lagi, tapi kemudian bila muncul cabaran-cabaran, apa yang dijanjikan sebelum itu menjadi satu kesukaran, menjadi satu penyesalan. Jadi daripada menyesal kemudiannya, saya nasihatkan jangan masuk ke alam poligami, melainkan diperhatikan poin-poin yang saya highlight sekarang ni. Okey, ini bagi isteri yang
isteri yang baru yang bakal masuk alam poligami. Kalau yang sudah masuk alam poligami dan menghadapi semua ni, apa nak buat ya? Saya kata nak tak nak terpaksa lah, sebab nak minta cerai sangat susah. Nak tak nak terpaksa melaluinya. Moga-moga ada kebaikan. Jangan putus asa, berdoa kepada Allah SWT. Moga-moga suasana kehidupan anda bertambah baik daripada apa yang ni. Tapi apa yang saya nak nasihatkan, kalau boleh share your experience to others, so that they are able to learn from you and they won't do the same thing. Sebab benda ni macam aib diri sendiri. Malulah aku nak cerita, apalah bodoh aku ni pergi buat macam ni. Okey. Tapi kalau anda dapat share perkara ini secara jujurnya, tak payah sebut nama suami ke apa ke, tak nak bukan aib ke apa ke, supaya memberi kesedaran kepada orang di luar sana. Sebab sangat banyak poligami yang berlaku secara tersembunyi. Sangat banyak poligami ni berlaku awal-awal tu bunga-bunga sebelum kahwin kan. Semua janji manis apa semua. Bila sudah menikah, setelah sebulan, setahun apa begitu, berlakulah penyesalan sebab tidak dapat ada kehidupan yang normal. Sampai-sampai fikir, aku dulu hidup seorang-seorang pun sebenarnya lagi happy daripada hidup macam ini. Okay? Jadi share your experience to others so that they won't do the same mistakes juga. Inilah sebenarnya tips poligami saya kepada isteri baru, kepada bakal isteri baru dan kepada isteri baru yang sudah pun bernikah dan melalui kehidupan sebagai perempuan simpanan ini. Ya, sebab banyak berlaku suasana tidak adil, banyak berlaku apa semua tu ialah sebab isteri kedua itu sendiri yang pada awalnya telah melepaskan haknya. Tak apalah bang, giliran tu dalam seminggu 6 hari dengan isteri pertama, sehari dengan saya cukup lah. Tak apalah bang, dalam bab nafkah ni, siapa saya pun ada kerja, saya pun dah ada tempat tinggal saya sendiri, tak apa tahu. So you let go your giliran, you let go your nafkah apa semua tu. Kemudian alamak, aku jumpa sehari seminggu saja. Ini kalau isteri sedia ada pun setuju bagi sehari seminggu. Kalau tak bagi langsung, alamak, jumpa ketika lunch break saja. Kan jadi macam tu. Nafkah apa langsung pun tak dapat. Ni anak-anak ni dah 3 orang dah ni. Suami tak bagi apa langsung. Nak kata suami tak adil, aku sendiri awal-awal telah buat persetujuan melepaskan hak aku. Ini anak dah ramai ni, duduk kondo tak muat ni, kena ada rumah ni. Tapi my own gaji tak cukup. Nak minta pada suami, aku yang awal-awal dulu dah cakap, tak payah bagi apa-apa. Try minta. Suami pula kata, dulu kan dah buat perjanjian, tak nak minta apa-apa. Apa minta-minta pula ni? Okey. Timbul perkara-perkara begitu. Kalau suami itu baik, kalau suami itu orang yang bertakwa, kalau suami itu orang yang bertanggungjawab, awal-awal lagi dia sendiri akan offer, okey, kita duduk macam ni, kita allowance macam ni, kita giliran macam ini. Awal-awal lagi dia sendiri sudah ada perancangan. Tak payah you kena merayu-rayu. You sekadar tanya, tempat tinggal kita macam mana? Okey, sekian. Allowance tu macam mana? Okey, sekian. Hari giliran macam mana? Sekian. Dia sudah ada planning di situ. Mungkin you dengar, you nak adjust. Apa allowance banyak sangat tu? Kurang sikit lah. Okey, sebagai contohnya ya. Suami yang tak bertanggungjawab ni, yang poligami, just nak happy-happy saja. You tanya tempat tinggal, tak apalah, we go to your place sajalah. You dah ada kondo kan? Kita duduk situ je lah. You tanya allowance macam mana? I punya duit cukup-cukup untuk family asal dia ada sekarang. But I love you, I want to be with you, I stay with you lah. But allowance ni tak ada. You pula, okay, tak apa, let go. Giliran macam mana? My first wife doesn't know, I cannot stay one day with you. Okay. Kita lunch break, kita jumpalah sekejap-sekejap tu. Atau bila I pergi outstation ada meeting ke apa, you ikut sama time tu. Okay. Jadi macam itu saja. Tapi bila you awal-awal sendiri bersetuju, you awal-awal sendiri melepaskan hak you, jadi kita kata susah selepas tu nak minta balik. Okay. Jadi moga-moga kepada bakal wanita-wanita yang bakal masuk ke alam poligami memerhatikan perkara-perkara ini. InsyaAllah ada lelaki-lelaki yang baik bertanggungjawab apa di sana, tapi nak tak nak, you must ask this question and you must ensure these things is at the proper place. Okay, moga-moga dapat membantu. Alright, sudah pun pukul 11. Sekarang saya buka kepada Q&A. Apa-apa soalan atau pandangan boleh bertanya.
Boleh bertanya di ruang komen itu sendiri. Okey, ada di sini ada talk yang saya dengar bahawa Nabi dulu berpoligami sebenarnya satu rumah, cuma berbeza bilik. Okey. Saya pun pernah dengar juga. Ada satu pandangan berkata rumah Nabi ni sebenarnya satu bumbung. Rumah yang besar tapi masing-masing ada bilik tersendiri. Okey. Ini pandangan yang salah. Pertama, macam surah At-Talaq yang kita baca tadi, Allah SWT menerangkan kepada Nabi dan juga pada kita umat Nabi bahawa apabila menceraikan, hendaklah jangan keluarkan mereka daripada rumah-rumah mereka. Bukan jangan keluarkan mereka daripada bilik-bilik mereka. Jangan keluarkan mereka daripada rumah-rumah mereka. Cuma rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan isteri-isterinya memang kecil. Dia macam bilik, dia bukanlah rumah macam kita ni. Dia memang rumah kecil sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang down to earth, seorang yang sangat zuhud. Dia dengan isterinya hidup dalam suasana yang serba minimum, seolah-olah bilik, tapi bilik itu memang merupakan rumah mereka. Itu yang pertama je. Yang kedua, para sahabat pernah menerangkan bahawa mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi isteri-isterinya. Okey, seandainya Rasulullah duduk dalam satu rumah yang ada bilik-bilik, tapi dalam satu rumah saja, sahabat yang duduk di luar mana nak nampak? Macam saya duduk di rumah saya ni, ada 3 bilik. Saya pergi bilik ni, bilik sana, bilik sana. Orang di luar sana mana dia tahu saya pergi ke bilik-bilik tu? Melainkan kalau saya duduk di rumah yang berasingan, rumah ini, kemudian saya keluar ke rumah sebelah, kemudian saya keluar ke rumah sebelah, orang di luar boleh nampak. Jadi Rasulullah SAW memang menempatkan isteri-isterinya dalam rumah masing-masing, cuma rumah itu kecil dan saling berdekatan. Nampak seolah-olah macam bilik, tapi ianya bukanlah bilik, ianya rumah mereka yang tersendiri. Okey. Ada suami tak kerja tetap, meniaga kecil-kecil, isteri pun bantu, alhamdulillah tak ada masalah kewangan. Semua ni sebab keberkatan, bukan kerana dunia tapi akhirat. Rumah pun masih menyewa, isteri ada 3, rezeki masing-masing kan. Kadang tak boleh nak fikir, tapi itulah realiti. Poligami bahagia bila suami dapat handle isteri dan isteri membantu. Subhanallah. Ya, betul. Jadi kalau suami ada bisnes, isteri-isteri pun menolong, ya itu bagus. Yang saya tak mau ni suami yang tak mau bertanggungjawab ni. You isteri yang kena buat semua, suami dia tak mau bertanggungjawab. Tapi kalau suami ni dia bersungguh-sungguh, sebab kita nak suami yang rajin, suami yang bersungguh-sungguh. Tapi kalau bisnes tak menjadi, tak boleh nak kata apalah kan. Ini kita tak, yang kita tak mahu ni suami yang tak nak keluar rumah ni, duduk saja. Dah katakan sekarang ni kena buang kerja, lepas tu dia tak nak buat apa, duduk je. Engkau isteri pergilah cari kerja. Yang macam tu yang kita tak mahu ya. InsyaAllah masing-masing ada rezekinya. Sangat betul, semoga. Okey, masa mula-mula melepaskan hak tapi lama-lama akan mengungkit. Ya, betul. Yang itu tu yang kelak berlaku. Sebab masa mula-mula itu, sedang berbunga-bunga, sedang dilamun cinta, apa semua tu, semua pun tak apa. Dia lepaskan hak. Asalkan boleh kahwin. Tapi bila dah kahwin, dah 6 bulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun, akan terasa, kenapalah aku ni macam ni ya. Jadi ini yang saya nak tekankan awal-awal. Ada apa-apa lagi pandangan, soalan? Suami sejak kahwin baru tak balik rumah sangat pun, tak tengok anak, duit nafkah tidak cukup. Okey.
Suami tak balik rumah kenapa? Apakah kerana suami yang merasa dirinya tidak selesa di rumah? Okey. Sebab apa nak kata, bila mungkin suami pun salah, tapi suami tak ada di sini. Jadi mungkin yang bertanya ni ialah isteri. Saya nak bertanya, kenapa suami tak balik rumah? Apakah kerana apabila suami balik rumah, isteri buat tak layan? Suami tanya makan je apa? Apa tanya makan? Pergilah makan dengan isteri muda. Baru tanya tentang nak ajak baring-baring sama. Apa ajak baring ni? Pergilah dengan isteri baru tu. Okey. Jadi daripada apa nak kata merungut, suami tak sejak kahwin ni tak balik rumah, cuba jadikan diri anda satu magnet. Yang suami pun teringin nak balik rumah. Yang suami pun akan melaksanakan gilirannya tu. Maknanya anda hantar teks ke abang, jemputlah balik, dah masak masakan favourite ni, lepas tu suka nak meluangkan masa ke apa semua tu, perkara-perkara yang menyebabkan suami tu ingin nak balik rumah. Sebab memang pada asalnya suami ni sebagai seorang yang bertanggungjawab, dia akan berlaku adil dan juga adil dalam hal giliran. Kadang-kadang ada suami tu yang dia nak balik, tapi bila balik, isteri sedia dia tak layan sebab isteri tengah marah, tengah merajuk yang dia pergi kahwin lagi. So, kena lihat both side of the story. Jadi kalau suami yang bertanya, saya akan nasihatkan dia kena balik juga, kena bersikap adil. Tapi memandangkan saya rasa yang bertanya ni ialah apa nak kata, yang bertanya ni ialah isteri, maka kita kata hendaklah isteri melihat bagaimana saya layan dia elok je. Itu pada penilaian anda ke pada penilaian suami? Itu penting di situ. Kita rasa elok tapi mungkin suami lihat ada kekurangan. Okey, jadi pada penilaian anda ke pada penilaian suami? Jadi cuba perbaikinya, moga-moga suami anda menjadi magnet untuk suami balik ke rumah. Suami tak balik ni bukan sekadar masalah poligami je, masalah monogami pun macam tu juga. Ada je suami dia memang tak selesa sungguh balik rumah. Dia dah habis pejabat, suka nak lepak dengan kawan-kawan, minum kopi tiam apa gitu. Kemudian dia katakan dia pergi surau. Pergi surau sembahyang maghrib, lepas tu duduk dengar kuliah untuk sementara tunggu isyak. Tak ada kuliah pun tak apa, dia duduk sembang-sembang sana. Lepas tu sembahyang isyak. Dah sembahyang isyak dah habis pun duduk sembang dengan kawan-kawan. Tu dah balik ke 10, wahar sikit, lepas tu tidur. Esok terus pergi jabat. Memang sungguh-sungguh tidak happy duduk rumah. Bila ada urusan kerja, meeting di luar negara, luar negeri ke, kursus ke apa ke, sangat suka nak pergi sebab sangat tak selesa duduk rumah. Jadi suami kena fikir kenapa sangat tak selesa duduk rumah, isteri pun kena fikir kenapa suami sangat tak suka duduk rumah. Okey, mungkin isteri ni cakap banyak, lelaki ni pula jenis tak suka dengar isteri membebel saja. Jadi ini perkara yang perlu diperhatikan oleh kedua-dua pihak. Okay, saya tidak tuduh ataupun fokus pada siapa saja, tapi daripada kita kata suami aku tak balik, cuba tanya kenapa suami aku tak nak balik. Okay, benda ni tak balik rumah ni bukan saja poligami, monogami pun berlaku juga ya. Banyak suami-suami yang tak happy nak balik rumah. Okay, ada apa-apa soalan sebelum kita tutup majlis? Kalau tak ada, kita boleh tutup dengan tasbih kafarah. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.